Assalamualaikum. Yang saya hormati Prof. Mokhtar Fizam bin Mokhtar. Saya Muhammad Syafiq bin Ghazali, metrik nombor 260449, PACE UM Johor Bahru, semester kelima. So pada hari ini saya akan membuat pembentangan tugasan individu bagi subjek GMGA 2013, dan tajuk yang akan saya bentangkan merupakan tajuk masa depan perkhidmatan awam di Malaysia. Okey, slide yang pertama ialah pengenalan. Perkhidmatan awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sebuah negara. Ia amat perlu bagi memulih hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Di samping itu, perkhidmatan awam memainkan peranan penting dalam memastikan objektif dan matlamat dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan terlaksana dengan baik. Oleh yang demikian, Ala 7 perkhidmatan awam ini menggambarkan perancangan dan strategi dalam menghadapi risiko dan cabaran pada masa akan datang dalam menjadi penanda aras sesebuah kerajaan. Di sini kita lihat Hala 7 perkhidmatan awam ini telah memerlukan perancangan dan strategi dalam menghadapi risiko dan cabaran yang pada masa akan datang. Sebagai contoh, kita lihat pada situasi hari ini, wabak COVID-19 telah menyerang negara Malaysia bahkan seluruh dunia. Namun demikian, dengan perancangan dan strategi yang dibuat oleh pihak kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, serta tanggungjawab dan pelaksanaan yang baik dapat dipikul oleh oleh perkhidmatan awam seluruh Malaysia telah memberikan kesan dan impak yang positif, iaitu untuk kesan penularannya semakin berkurang. Okey, slide seterusnya adalah elemen Hala 7 perkhidmatan awam. Yang pertama adalah merasionalisasikan saiz perkhidmatan awam. Okey, di sini keterangannya adalah saiz perkhidmatan awam ini akan dikawal dengan lebih komprehensif. Tujuannya pastikan setiap unit menyumbang keberhasilan produktiviti yang tinggi kepada negara. Di sini setiap organisasi perlu memiliki penyewa awam yang terbaik, berupaya memberi impak terhadap organisasi pada setiap masa. Organisasi ini juga perlulah mempunyai bilangan penyewa awam yang betul di tempat yang betul dan pada masa yang betul pada setiap masa. Okey, poin seterusnya adalah memperkukuh struktur organisasi perkhidmatan awam, di mana menjalankan kajian untuk pasti struktur organisasi adalah sesuai dan kukuh dengan perkembangan semasa. Arahan stakeholder serta dapat merealisasikan matlamat strategi organisasi. Poin seterusnya adalah memperkenalkan pakej saraan yang berteraskan kompetensi, di mana memperkenalkan pakej ini lebih menarik berpaksikan kompetensi untuk menarik dan membangun serta mengekalkan semua manusia terbaik untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam ini. Okey, kita sambung. Poin seterusnya adalah menguruskan bakat yang terbaik, iaitu memadankan secara sistematik kemahiran penyewa awam terhadap keperluan agensi dengan memahami kelebihan serta kemahiran yang dimiliki, di mana penilaian prestasi penyewa awam melalui sistem petunjuk prestasi utama seperti KPI dan laporan nilai prestasi tahunan LNPT, pembangunan diri dan kejayaan penyewa awam melalui sistem mentoring dan bimbingan kepimpinan pembelajaran dan lain-lain. Dan poin yang terakhir adalah meluaskan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT, iaitu memperkukuh sistem ini, sokongan ini, iaitu Decision Support System atau dikenali sebagai DSS, bagi meningkatkan kebersilanan pihak pengurusan membuat keputusan yang tepat dan berkualiti dan efektif dalam mengukuhkan penggunaan bisnes intelijen baik untuk memudahkan integrasi maklumat. Kita sambung pada slide seterusnya, iaitu pelaksanaan Hala 7 dalam perkhidmatan awam ini. Yang pertama, menetapkan Hala 7 yang dinamik, iaitu
usaha sejajar dasar-dasar hala tuju perkhidmatan awam untuk menyokong bagi pencapaian visi, misi, wawasan, prinsip, matlamat dan strategi organisasi. Seterusnya adalah membangun organisasi yang mantap, iaitu dalam memastikan agensi-agensi awam ini mempunyai organisasi yang mantap bagi melaksanakan fungsi dan tanggungjawab serta responsif kepada keperluan pelanggan dan stakeholder. Okey, poin yang seterusnya adalah membangun model insan yang berdaya saing, iaitu melalui peningkatan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman serta keupayaan berfikir secara inovasi dan kreatif di dalam organisasi. Poin seterusnya adalah mendorong prestasi unggul, iaitu pelaksanaan ekosistem perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi berkait rapat dengan sistem saraan, pengurusan prestasi, pengiktirafan dan ganjaran yang diberi kepada penjawat. Seterusnya adalah untuk membentuk budaya kerja yang berprestasi tinggi, iaitu pelaksanaan usaha ini berterusan perlu dilaksanakan untuk mengekalkan tadbir urus yang baik dan mengamalkan pengurusan berkualiti berasaskan nilai-nilai positif etika kerja yang tinggi dalam perkhidmatan awam. Slide yang seterusnya adalah kelebihan dan cabaran dalam hala tuju perkhidmatan awam. Yang pertama, membawa perubahan kepada amalan pengurusan yang lebih berorientasi pelanggan. Yang kedua, membawa perubahan kepada struktur organisasi perkhidmatan awam, iaitu bertujuan mewujudkan sebuah jentera pentadbiran yang lebih kemas dengan saiz anggota yang sesuai. Dan poin ketiga adalah perubahan kepada mindset anggota-anggota perkhidmatan awam, di mana perubahan ini melibatkan proses pembudayaan yang berterusan dengan penekanan kepada penerapan, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai teras yang menyokong pewujudan budaya kerja yang cemerlang. Dan akhir sekali, dapat memberi perubahan kepada sistem dan prosedur, iaitu perubahan ini penting kerana sistem dan prosedur menentukan kecekapan suatu proses kerja. Okey, kita sambung kepada cabaran, iaitu cabaran pertama, dalam menentukan setiap perubahan yang hendak diperkenalkan benar-benar difahami oleh semua yang terlibat. Yang kedua adalah cabaran dalam mengadakan perubahan adalah satu proses yang melibatkan penambahbaikan yang berterusan. Jika tidak, segala matlamat yang diingini tidak akan capai. Dan akhir sekali, cabaran ini melibatkan proses komunikasi yang berterusan melalui perbincangan, penerangan, pengeluaran panduan yang jelas dan latihan dalam membentuk dan memberikan perkhidmatan yang diingini dalam pencapaian matlamat yang dilaksanakan. Okey, slide seterusnya adalah isu-isu strategik, iaitu poin pertama, perancangan perkhidmatan awam yang mengambil kira senario masa hadapan. Keperluan ini timbul bagi membolehkan hala tuju pengurusan perkhidmatan awam di dalam sumber manusia terus relevan pada masa akan datang. Poin seterusnya adalah di dalam kemampanan pengurusan perkhidmatan awam, iaitu isu pada masa ini dengan penurunan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan kerajaan di Malaysia bahkan seluruh dunia menghadapi cabaran yang semakin kompleks dan rumit. Hal ini memerlukan perkhidmatan awam yang lebih cekap, proaktif dan terbuka dalam penyampaian perkhidmatan, terutama semasa krisis. Isu seterusnya adalah mewujudkan persekitaran kerja yang fleksibel dan konduktif untuk produktiviti, iaitu persekitaran kerja fleksibel dan konduktif sangat penting dalam memastikan motivasi dan komitmen penjawat awam. Poin seterusnya adalah meluaskan akses kepada perkhidmatan awam, iaitu menyasarkan penyampaian perkhidmatan yang cepat, tepat, proaktif dan responsif. Dan akhir sekali, iaitu plan kemajuan kerjaya penjawat awam yang strategik, iaitu plan kemajuan kerjaya ini yang strategik dan komprehensif akan membolehkan perkhidmatan awam menjadi menarik, membangun dan mengekalkan bakat. Sebelum pengakhiran bagi kesimpulan yang dibuat, kita tengok kepada cadangannya, iaitu yang pertama, dalam penambahbaikan, iaitu sistem pengurusan perkhidmatan awam seharusnya diperkasakan agar lebih telus, luas dan berdasarkan kelayakan. Poin seterusnya adalah cadangan seterusnya adalah meningkatkan ketulusan dalam operasi kerajaan, perkongsian maklumat serta membabitkan rakyat
mampu mencetuskan suasana yang lebih terbuka. Poin yang ketiga adalah Malaysia perlu lebih peka terhadap megatrend global berkaitan kemajuan teknologi digital dan automasi, kerana didapati kedua-duanya memberi kesan yang ketara terhadap penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dan poin yang seterusnya adalah perkhidmatan awam turut memerlukan sokongan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi yang terkini berorientasi organisasi. Dan akhir sekali, memberi penekanan terhadap proses pengambilan pejabat awam pada masa hadapan serta latihan dan pemberian semula kaki tangan sektor awam dalam memastikan hala tuju pada masa akan datang lebih baik dan lebih berjaya. Sebagai kesimpulan, bagi hala tuju perkhidmatan awam ini dapat disimpulkan bahawa melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang dalam hala perkhidmatan awam, negara kita seharusnya bijak dalam menguruskan organisasi atau agensi sedia ada dengan mempunyai masyarakat beretika dan kaki tangan yang amanah serta berintegriti. Dan akhir sekali, kaki tangan organisasi perlu mempunyai prinsip lebih tegas, kuat dan amanah dalam mengatasi pelbagai kelemahan, kekurangan diri serta menjaga nama organisasi. Itu saja dari saya, Prof. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.